maka orang yang jemput saya tu kena uruskan jenazah saya kerana saya nak dikebumikan di mana tempat saya meninggal. Tapi Semenyih ni dekat dengan Shah Alam, hantar balik Shah Alam lah tuan-tuan, insyaAllah. Anak-anak saya semua dah tahu dah, kaum keluarga semua dah tahu. Saya kata pada dia orang, jangan risau pasal kubur ayah, risaulah untuk jadi anak yang soleh, yang mendoakan ibu bapa. Sebab apa? Bila ayah pergi, ayah tinggalkan 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa. Berapa ramai di antara tuan-tuan ni yang dah tak ada mak dan ayah, tapi tak cukup semayang ke rumah Allah ni. Rasulullah SAW bersabda, dia kata, apa hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam, aku nak pergi cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah ni, mesti aku nak bakar rumah dia. Solehkah kita kalau rumah kita nak kena bakar? Yang itulah yang saya jaga sangat. Anak-anak lelaki saya tak ada tempat solat melainkan rumah Allah. Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa, kalau mu nak tahu orang tu beriman ataupun munafik, tengok solat isyak, tengok solat subuh, dia solat kat mana. Jaga yang itu, insyaAllah. Tapi orang perempuan tak apa. Perempuan tempat yang paling afdal untuk solat di mana? Rumah. Tengok orang perempuan dia cepat jawab, tapi salah. Tempat bila kata salah baru nak jawab betul. Sebab tu pressure dulu tak dapat 100. Dia tukar jawapan. Tuan-tuan. Saya baca hadis yang perempuan rujuk ya. Di tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat adalah dalam bilik tidur. Pasal apa kita tukar jadi rumah? Rumah tu juzuk yang paling lebih besar daripada bilik tidur. Puan-puan orang kaya ada 6 bilik tidur. Dalam bilik tidur ada tempat ambil wuduk. Lepas ambil wuduk tu solat kat situ. Tetapi hadis tu tak habis lagi. Hadis tu kata tempat yang paling afdal bagi wanita untuk solat adalah dalam bilik tidur. Tetapi kalau dia nak pergi ke masjid, jangan dihalang. Nampak tak indahnya Islam? Perempuan ada pilihan. Kalau saya pergi luar kawasan bawa isteri, saya selalu pagi-pagi tanya dia lah, dah bangun tu, yang hari ni nak pergi masjid tak? Tak nak tak nak, okey lah, tapi jangan semayang di awal waktu. Itu orang perempuan. Hari yang lain tanya lagi, yang hari ni nak pergi masjid tak? Kena tanya lah, sebab dia ada pilihan. Dia jawab, nak pergi. Nak pergi, siap dah cepat. Orang perempuan. Dia kata dia nak pergi tapi tak siap-siap lagi. Dia punya bergaduh tu pagi-pagi, bergaduh pasal nak pergi semayang. Dah tua dah tu. Maknanya tak ada benda lain nak bercakap dah. Tapi alhamdulillah, masya-Allah, subhanallah, yang sebenarnya orang lelaki kena jaga solat. Solat berjemaah di rumah Allah. Tetapi kita ni mazhab apa? Syafi'i fardu kifayah. Maksudnya tuan-tuan dah solat ni, anak di rumah tak berdosa, itu fardu kifayah. Orang kampung dah buat dah kan, tak apa, tak payah. Tapi tetap juga nak kena bakar. Hadis tu tak hilang. Tetap juga antara beriman dengan munafik, dia tak hilang yang itu. Itu amaran yang Rasulullah bagi, nak tunjukkan beratnya. Sebab itu mazhab lain tak ada, wajib dia orang lelaki ya. Jadi yalah, saya tak kira, saya cakap je, tuan-tuan nak buat lah. Tapi anak-anak saudara saya kalau duduk kat rumah memang kejut lah. Kena semayang pergi masjid lah. Biar dia tak suka pun. Setengah-setengah tu kadang-kadang imam pun kadang-kadang tak semayang ke masjid, bukan nak giliran dia bertugas. Ada banyak tempat lagu tu dia sendiri tak faham. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun dia tak pergi, sebab fardu kifayah dia kata. Tapi yang sebenarnya tak ada. Berat solat berjemaah ni. Ini untuk saya lah. Orang lain saya tak kira. Sebab itu tuan-tuan dan puan pergi ke mana-mana pun saya cari masjid. Sebab subuh tak boleh jamak dan qasar. Pergilah mana, subuh tak boleh jamak dan qasar. Yang lain boleh jamak dan qasar, tak apa, tak pergi. Kalau di luar kawasan, saya pergi Hanyai, carilah, cari masjid, baru cari hotel, baru jumpalah hotel. Sebab Hanyai banyak hotel. Jadi orang pergi Hanyai buat apa? Makan lah. Dia syurga makanan lah. Orang suka makan pergi. Jadi lepas saja subuh, pergilah makan. Adalah restoran-restoran yang memang orang Malaysia semua tahulah. Masuk dalam restoran tu, ya Allah, ramainya orang Malaysia. Malaysia belaka. Malaysia. Saya pun makanlah cepat-cepat sikit, keluar. Tengah tunggu Grab, saya punya kereta, datang sebuah kereta, parking depan tu, keluar 2 orang.
pasangan suami isteri. Dia keluar tu saya nampak mulut dia bergerak. Prof Kamil. Saya famous juga. Dia kata Prof Kamil. Saya tahulah itu maknanya sama ada pembaca buku saya ataupun peminat saya. Saya ada lebih kurang 100,000, taklah ramai. 100,000 lebih di internet. 75% adalah wanita. Orang lelaki tak minat saya. Orang wanita 75% wanita tua. Bukan wanita muda. Kena faham. Dia orang ni baca buku saya. Itu je. Buku Travelog Haji Mengubah Sempadan Iman telah dibaca lebih 1 juta orang. Orang nak pergi haji, pergi umrah, dia kenal nama Muhammad Kamil bin Ibrahim, tapi dia tak kenal rupa paras. Orang duk bagi. Orang beli hadiah bagi. Baik. Jadi dia dah turun tu, saya pun steady lah. Kita buat steady, dia tahu dah tu mesti nak tegur lepas ni. Jadi dia tegur saya, ni Prof Kamil ke? Ya, saya kata, ya Prof Kamil. Prof, terima kasih lah Prof kerana tulis buku Travelog Haji popek dia. Saya baru balik haji gini totek cerita. Dia dah habis cerita, saya pun peluk dia. Saya bisik kat telinga dia. Ji, boleh tak saya tanya? Pagi tadi haji solat kat mana? Solat dekat hotel. Ji, nak tak saya baca satu hadis? Saya bacalah. Hadis antara beriman dengan munafik, dan juga hadis yang Rasulullah nak bakar. Bini dia dengar. Bini dia kata apa? Prof, suami saya ni dekat Kuantan, dia orang Kuantan, tak tinggal solat berjemaah. Bini kan, dia nak bela lah suami dia. Saya bukan kutuk, saya bisik memberitahu. Bila bini kata lagu tu, saya pun pusing kat bini ya. Puan, yang saya cerita tadi tu, saya beritahu tu, itulah ujian mengembara. Bila ujian mengembara, kita ingat tak payah pergi ke masjid. Yang tu saya nak ingatkan. Yang lain boleh jamak dan kasar. Subuh kena cari masjid. Suami dia menangis. Sebab tu kita tak kutuk. Ada orang ni dia tak ada ilmu. Itu je. Kita beritahu, lepas tu buatlah keputusan. Nak ke tidak? Tak payahlah bela. Bukan kita nak bergaduh. Tak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya tekankan sangat. Baru ni saya pergi Uzbekistan, baru balik sebulan lebih. Kan subuh tak boleh nak jamak dan kasar. Sampai saja saya dah beritahu dah. Ejen yang bawa saya nak pergi solat subuh, tolong. Tak apa. Tambang apa semua saya bayar. Itulah harga yang perlu dibayar. Dah kita nak lagu tu, kena keluar duit lah. Engkau sanggup bayar 6,000 untuk 10 hari, takkan tak sanggup nak bayar 30-40 ringgit satu hari nak pergi rumah Allah. Ramai orang kedekut yang tu. Saya dah. Jadi ejen tu, pemandu pelancong tu, beratlah pukul subuh awal, pukul 4 lebih subuh. Dia tak pernah. Dia kata apa kat saya? Tuan, berpuluh-puluh kali saya bawa orang Malaysia datang ke Uzbek ni, dia orang Uzbek tak pernah yang minta nak pergi semayang subuh di masjid. Saya pun kata, memang ada pertama kali tu saya dah. Jadi selepas bawa 3 hari, dia dah seronok dah. Nampak tak? Kita rasa susah sebab kita tak buat. Bila kita buat, Allah akan bagi rasa nikmat tersebut. InsyaAllah. Kalau beramal ibadat dengan Allah ni, kena buat dulu, kena bersungguh, dan Allah bagi nikmat tersebut. InsyaAllah, you akan okey. Baik. Hari yang terakhir, 2 hari yang terakhir, dia kata kat saya, Tuan nak pergi ke masjid yang besar sikit, tapi jauh, 30 minit. Ramai sikit orang. Nak? Saya kata, pergi ya. Saya pergi tu, terlewat sampai. Orang dah kamat dah. Tengah nak kamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi masuk ikut pintu belakang. Masuk tu, terus terkejut saya tengok. Ya Allah. Saya pun kira terus. 1, 2, 3, 4. 14 saf. Satu saf panjang ni. 3 kali ke 4 kali panjang ni. 100 orang lebih. Satu saf. 14 saf berapa? 1,400 saf. Dan kemudian imam pula tu baca pun, Allah sedapnya. Budak UIA. Tapi orang Uzbek lah. Dia belajar di UIA. Meleleh air mata saya tengok, ya Allah, saya tak pernah jumpa suasana macam itu di Malaysia kecuali di Mekah dan Madinah. Saya duduk Madinah 3 tahun.
Dan yang ramai tu pun orang umrah lah. Orang penduduk Madinah sendiri tak ada lah macam tu. Dia semayang di masjid-masjid dia. Rumah saya di Jabal Uhud, 100 meter masjid, 100 meter belah ni masjid, 100 meter sebelah tu masjid, 100 meter sebelah tu masjid. 4 masjid kawasan saya. Jadi orang semayang kat situ lah. Tak apalah dia orang Madinah, kan, dia hari Jumaat je kot dia pergi ke Masjid Nabawi. Tapi kita yang datang umrah ni, janganlah semayang kat hotel. Berapa ramai yang semayang kat hotel? Tuan-tuan, saya duduk Madinah, saya tahu lah. Itu cerita lain. Baik, tajuk hari ni, bersyukur saat diuji. Tetapi saya kena cerita sikit. Saya kerja dengan Universiti Kuala Lumpur sekarang ni. Sebelum ni dengan UiTM 24 tahun. Bersara awal umur 47 kerana dapat tawaran pergi ke Universiti Taibah Madinah. Okay. Saya ingat nak mati kat sana, tak dapat. 3 tahun kena balik. Pasal dia tukar bahasa pengantar daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Arab. Itu tak apa. Alhamdulillah duduk 3 tahun pun dah okey. Dan universiti pertama yang offer saya Universiti Kuala Lumpur. Dia kata pada saya, Prof, kami lantik Prof jadi profesor, kerja separuh je. Separuh lagi Prof nak pergi mana-mana pergi lah. Berdakwah lah. Tetapi atas nama Universiti Kuala Lumpur. Kena cerita sikit pasal Universiti Kuala Lumpur. Boleh tuan-tuan? 2 minit. Kerja hakiki. Universiti Kuala Lumpur universiti swasta, tetapi ramai orang tak tahu dia milik MARA 100%. Okey, dia milik MARA 100%. Jadi kalau tuan-tuan gaji bawah 8,000, bawah 8,000 ya, nak masuk UniKL kena bayar 40,000, 50,000, 100,000, 150,000 pun ada. Medical, perubatan mahal. Kalau gaji bawah 8,000 minta pinjaman MARA, sebab dia milik MARA 100%. InsyaAllah dapatlah. Dia bagi lagi allowance sara hidup. Allowance sara hidup ni 600.5 hingga 700.5. 600.5 Kulim, 700.5 Lembah Kelang. Okey. Anak lelaki yang tak isap rokok cukup. Anak perempuan yang mak dia susah boleh hantar balik duit 100-100.5. InsyaAllah boleh. Okey. Suruh anak belajar pandai-pandai, dapat 3.5 ke atas. Anak-anak tahulah 3.5 ke atas, minta pengecualian daripada MARA. Tak payah bayar, free ya. Kalau tak dapat 3.5 ke atas, 3 poin ke atas, suruh minta juga pengecualian bayaran, dia akan kena bayar 20% je. Faham tak tuan-tuan? Dia nak budak-budak kita belajar. Yang bodoh tak payah Yang malas tu tak payahlah. Nak dapat 3 poin ke atas tak ada lah, saya pensyarah mudah je. Orang yang tak dapat tu orang tak belajar. Ponteng kelas. Tak salah kalau dia kelentong kita payah. Mu tak sadar bohong lah. Nak beritahu, saya mengajar sebab apa? 1 semester 3 bulan je. Belajar 3 bulan pressure. 60% yang pressure. Lepas sebulan belajar pressure. Sebulan belajar pressure. Dan pensyarah pun beritahu, baca ni. Engkau tak baca tak boleh lah. Nak cerita mudah lah tu, sebab masa tak ada. Okey, dah cukup 2 minit. Okey tuan-tuan, selesai tugas saya. Baik, bersyukur saat diuji. Tuan-tuan, seluruh kehidupan kita merupakan satu ujian. Kenapa? Sebab berdasarkan kepada ayat ni. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Maknanya seluruh kehidupan kita untuk menyembah dan beribadat kepadaku. Kalau kita buat sesuatu, kita makin dekat dengan Allah, luluslah ujian. Dan saya bagi contoh mudah. Maksudnya kita buat sesuatu mendekatkan diri pada Allah, luluslah. Ada orang ni kerja. Allahu Akbar, tak berhenti bagi semayang. Fail lah dia. Baik. Puan semua pernah ada ujian? Ada. Ujian yang paling besar, seorang beritahu saya, ujian yang paling besar apa dia? Ji, pernah ada ujian? Kebakaran. Terima kasih. Lagi? Kemalangan. Satu. Lagi seorang lagi sebelah sini pula. Banjir. Okey, terima kasih. Apa yang tuan-tuan cerita? Kebakaran, banjir, lagi satu kematian. Itu ujian yang tuan-tuan kata semua ujian sedih. Nampak tak? Bila kita sebut ujian saja, 3 daripada 3 dia sebut ujian sedih. Ujian kebakaran, ujian banjir, ujian kematian.
Betul? Baik, saya bagi contoh. Orang bisnes masa ekonomi gawat nak bankrupt. Kerana dia nak bankrupt tadi, dia tak ada kerja. Ada masa dia datang ke masjid, ke surau. Malam-malam bangun tahajud. Sebab Rasulullah SAW kata apa? Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa, dan Allah bertanya kepada hambanya, ada tak hambaku yang nak berdoa, aku nak makbulkan doanya? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta? Ada tak yang nak bertaubat, aku nak ampunkan dosanya? Kita Allah, ya Allah, aku tolonglah ya Allah, aku ni nak muflis ni ya Allah, projek tak ada apa semua. Allah Maha mendengar. Lepas tu bagi projek juta-juta. Lepas dapat projek juta-juta, tak sempat nak pergi semayang ke masjid. Nampak tak ujian kaya? Yang tu kita tak ingat ujian tu. Yang ingat ujian masa susah pun nak muflis tu. Betul? Jadi masa saya nak pergi ke Madinah, Universiti Teknologi Mara bagi hadiah kat saya. Dia kata apa? Prof nak hadiah apa? Cakap je. Saya pengarah kampus masa tu. Tak adalah saya tak nak hadiah, saya nak bagi you organize buat satu majlis syarahan. Saya nak bagi syarahan. Tajuk dia menghadapi ujian. Dia pun buat. Jadi saya tanya orang, tolong beritahu saya satu ujian yang paling besar. Macam tuan-tuan tadi ya, yang 3 orang tadi, kebakaran, banjir, kematian. Tak ada satu pun yang saya nak. Kan saya ini pensyarah, bila saya tanya soalan, ada benda yang saya nak. Betul dah ada skema jawapan dia tu. Tak ada seorang pun jawab sebagaimana yang saya nak. Apa yang saya nak tuan? Tidur. Sebab dengan tidur dah, sebenarnya semalam pun saya tak beritahu dah, dengan tidur lah kita tak bangun solat subuh. Sedangkan solat itu yang pertama sekali akan dihisap. Engkau tak anggap itu satu ujian. Kau dah ingat terbakar tu satu ujian, kematian itu satu ujian. Memanglah ujian, tapi ujian yang hisap besok solat. Kita bangun dah, kalau tidur mati tak apa. Yang jenis bangsa tidur pukul 5.30, 5.40 dah jaga dah. Tiba-tiba aku tidur lagi macam ni, tak bangun dah. Inilah yang pertama sekali yang akan dihisap. Solat nak datang ke masjid pun payah. Selagi kita tak anggap itu sebagai ujian yang paling besar, huru-hara dunia. Huru-hara. Baik, kita ambil contoh yang tuan sebut tadi, ujian kematian. Saya dah beritahu kan, saya mati, saya tinggalkan 3 perkara je: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa. Ujian ayah kita mati, mak kita mati, ialah menjadi anak yang soleh. Itulah ujian dia. Mati orang tua akan mati belaka. Ji, umur berapa Ji? Ya? 60. Tuan? 46. Saya 55. Haji? 58. Okey. 60, 58, 46, 55. Haji bila mati? Tak. Nampak tak? Saya tanya, Haji bila mati? Orang ketawa. Pasal apa? Lucu. Tuan-tuan ingat mati lucu ke? Ini spontan ya. Saya nak tunjukkan bukti. Memang ada orang akan ketawa. Lucu bagi dia. Mati, masuk dalam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, dihisap kiri dan kanan. Kemana kita? Nampak? Baik, tuan umur 60 tahun. Dengar betul-betul. Bila Rasulullah SAW wafat? 63 tahun hijrah. Tahun Masih 60. Maknanya Haji patut mati lah kalau ikut Rasulullah. Kalau orang faham macam tu, ya Allah, tak lama lagi aku nak mati ni. Bukan kita mempersendakan, tidak. Saya umur 55, ayah saya meninggal 58. Kalau mati ikut genetik, ikut baka, saya ada 3 tahun lagi. Tak takut ke saya? Saya takut. Ayah saya ada kencing manis, darah tinggi, lemah jantung. Saya pun ada kencing manis, darah tinggi, lemah jantung. Umur itu isyarat. Engkau sakit ke, engkau tak sakit ke, sampai masanya engkau akan mati. Habis kalau umur 70, memang dekat nak mati, betul lah tu. Bukan masalah sakit. Masalah umur tu sendiri satu faktor.
Orang yang faham macam gitu, dia tak akan ketawa. Bukan lucu. Sebab itu penting. Ujian kita yang sebenarnya memahamkan dulu tentang kehidupan ni, supaya kita buat tindakan yang betul. Baik. Sekarang pukul jam mana tu? Yang tu pusing kok ni juga. 8 Sekarang ni dah 8.18. Tak bergerak lagi slide saya. Isyak pukul 8.37. Saya berhenti 8.45 50 boleh? Ambil sikit 7-8 minit. Baik. Sebab saya lajulah lepas ni. Saya jadi pengarah UiTM Johor. Bila dah habis term dia, pengarah ni dia 3 tahun je. Jadi bos saya tanya, Mel, nak sambung lagi tak? Tak nak lah. Apa ni bos? Tapi saya nak duduk di Johor. Okey? Dia kata okey lah, kau duduklah Johor. Di Segamat lah. Jadi bila dah keluar daripada rumah UiTM, saya kena beli rumah lah. Sebab bini saya orang Johor, orang Segamat, dia beli rumah. Dia lah beli, saya tumpang rumah dia. Dia beli rumah ni di sini, banglo ni. Abah saya marah beli ni. Kenapa? Bapa mentua saya, dia marah. Mel, pasal apa beli rumah yang kena banjir ni? Rumah ni tenggelam banjir sampai sini. Jadi harga dia jatuh 300,000 je. Dekat KL sejuta. Saya pun jawab dengan abah saya, bah, banjir besar ni 30 tahun sekali. Pandai jawab. Dia pun diam, buat tak tahu. Jadi bila saya berhenti jadi pengarah, saya ada rumah macam gini, maka saya pun berasa nak jadi orang kaya. Kan orang kaya rumah banglo. Betul kan? Tapi tak adalah saya kaya sangat. Jadi orang kaya, rumah dia ada laman. Dia buat apa nak nampak jadi kaya? Tanam apa? Tanam rumput. Rumput apa nak tanam? Tuan-tuan yang kaya sikit. Rumput apa? Kapet lah. Okey. Semua orang tahu. Kapet, mutiara. Jadi saya pun tak pandai. Saya profesor perakaunan. Bercucuk tanam tak pandai. Saya pun tanya orang, tuan, kalau kita tanam, macam mana cara nak tanam rumput? Dia pun ajar lah. Beli sekeping-sekeping tu, tanamlah jarak dia setengah kaki. Tanam setengah kaki. Saya pun tanyalah, tuan, berapa lama dia akan bercantum? Haji tahu tak berapa lama dia akan bercantum? Bagi baja, bagi apa semua. Orang ajarlah, kena letak pasir dulu, bawah tu lapisan dia apa. Itu saya pandai dah. Sekarang dia tanam setengah kaki. Saya tanya soalan dia, bila dia akan bercantum? Berapa lama? Dia jawab 3 bulan ke 4 bulan ke, bergantung pada siram dan sebagainya. Tak naklah saya tanam 4 bulan. Saya bukan jenis lagu tu. Kalau boleh hari ni tanam, besok bercantum. Tak, jenis tak sabar. Kalau saya buat sesuatu, saya nak yang terbaik. Jadi pengarah kampus, pengarah yang terbaik. Ini perangai saya. Pressure nak nombor 1. Memang dah ada dalam jiwa macam tu. Jadi boleh ke tidak kita tanam supaya dia bersambung terus? Boleh ke tak? Boleh tak? Boleh, keluar duit, beli banyak-banyak, cantum terus. Hari ni tanam, terus cantum. Itu yang saya buat. Masa tu saya ada duit sikit, saya beli, tanam terus, bercantum terus. Dan saya siram dia. Nak pergi solat maghrib, keluar awal 40 minit ke 30 minit daripada dalam rumah, siram subhanallah, 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 subhanallah. Pergi semayang, balik isyak, sebelum masuk rumah siram lagi. Jadi gila. Nak cerita jadi gila. Subuh malam bangun pukul 3.30, pukul 4 saya semayang ke apa semua. Last kali pukul 5 tu keluar lagi, siram lagi. 5.30 ada Cina jiran saya akan jogging. Tiap-tiap hari dia jogging. Jumpa, hai, good morning. Dia ni nak jadi sihat, takut mati je tu. Orang Cina takut mati, orang bukan Islam. Baik, 3 bulan. Nampak? Saya bangga tuan. Saya bangga. Pandai saya. Staf-staf saya yang datang, hijaunya prof. Senyum gitu. Maknanya saya boleh buat. Tetapi dalam tempoh sebulan yang pertama, lepas tanam ini 3 kali jumpa doktor. Pasal apa? Sakit. Sakit belakang. Demam. Sebab apa? Tak biasa. Dan saya suka ni, Masya Allah. Sehinggalah pada satu hari, saya kena pergi hantar anak saya ke Muar. Anak saya sekolah asrama.
Pergi ke Muar. Tapi pada masa tersebut hujan renyai-renyai dah. Jurutera saya, bekas jurutera saya dah tak jadi pengarah masa ni. Bekas jurutera saya mesej kat saya. Saya bukan bos dia. Pasal apa dia hantar mesej? Dia kata Sungai Segamat paras bahaya dah. Pasal apa dia hantar mesej kat saya? Saya bukan ketua dia. Pasal apa? Ya? Sebab saya baik ya. Masa saya jadi pengarah, saya tak jahat dengan orang. Tuan-tuan, benda ni realiti. Kita baik dengan Allah, Allah baik dengan kita. Kita baik dengan manusia, orang pun akan baik dengan kita. Walaupun adalah sikit-sikit yang buat jahat. Ada, bukan tak ada. Dia beritahu pada saya amaran, air nak naik dah. Jadi bila dengar amaran, saya tak tahu kenapa, saya pun pergi masuk library saya ambil CJ saya yang tempat tinggi itu, saya letak atas meja makan. Sepatutnya kalau takut banjir, janganlah alih. Saya tak tahu kenapa. Itulah gerak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, rekaskan cerita, pergi hantar anak. Tak tinggal dah hujan tu sepanjang jalan, tapi tak kuat. Balik saja 6 km ataupun 7 km daripada rumah saya, dapat mesej daripada jiran saya. Jiran saya ni, rumah dia ni. Dia telefon saya, Prof kat mana sekarang? Kenapa? Air dah masuk dalam rumah. Tak apa. Saya dah dekat dah ni, 6 km lagi. Orang semua dah pindah dah. Dia punya kereta-kereta semua. Saya pun pantas nak balik. 1 kilometer ke depan ada jambatan runtuh. Tak boleh pergi Dah dekat dah nak pergi, tak boleh pergi. Telefon kemas boleh lalu tak? Tak boleh. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Kerana sayangkan harta benda yang tinggal tu, teringat yang itu, saya pergi ikut satu jalan lagi, nama dia Jalan Puguh. Saya tahu situ jalan rendah. Masa nak berjalan, nak pergi ke sana, patah balik tu, orang dah bagi lampu signal kan, ketuk ketak. Maksudnya kata janganlah pergi, tak boleh pergi dah. Degil. Pasal apa degil? Sayang pada harta benda tu. Sampailah sampai yang satu tempat tu, memang jalan tak terbuka lah. Saya pun balik rumah abah saya di Jementah. Saya pun telefon adik jiran saya, Dik, aku tak boleh balik dah, Dik, tolong aku, Dik. Tolong apa? Masuk dalam rumah tu, pergi kepada perpustakaan. Saya ada perpustakaan besar. Tolong ambil ni, laptop ada 3. Ini nyawa aku, kerja semua ada dalam ni. Yang kedua, saya kata atas meja tu ada CJ saya, tolong bawa pergi. Nampak tak? Saya tak tahu pasal apa saya letak kat situ. Rupanya nak suruh orang ambil. Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Tolong masuk dalam bilik tidur aku. Ada almari satu tu, buka drawer. Drawer yang pertama tu semua sekali bawa, sekali dengan drawer-drawer tu. Sijil-sijil apa ni bini saya, bank account, semua ada kat situ. Dia kata okey, beres. Yang keempat, buat keluar kereta nazar, pergi cari tempat tinggi. Oh, banyak arahan pada jiran. Sebab tu kena baik dengan jiran. Ya, jiran tetangga lah yang akan bantu kita, bukan sanak saudara kita. Betul tak? Jadi adik pun sejam kemudian dia telefon saya, dia kata semua okey kecuali kereta. Kereta tak boleh keluar dah. Jalan tak boleh, semua dah tutup dah. Baik. Tuan-tuan, malam tu saya duduk tidur di rumah mak saya pula, abah saya duduk di hospital Kuala Lumpur. Kerana apa? Didiagnose kanser pundi kencing tahap 4. Kan kita kata tadi kan sakit tu, ujian tu. Betul tu, saya kena ujian lah tu. Saya yang pergi hantar ke hospital. Tapi saya terpaksa balik kerja semula di Segamat. Dan saya pun hantar mesej dalam internet. Saya kata, tuan-tuan, saya ni mangsa banjir, saya nak balik ke Shah Alam. Siapa nak panggil saya ceramah? Free je. Nak ceritanya, tengah-tengah macam tu pun nak berceramah. Jenis semangat. Tuan-tuan, saya datang tadi saya demam. Merah muka. Ni dah berpeluh lah ni. Bagi mikrofon ni baik dah demam, insyaAllah. Memang tadi kan saya slow je. Ada orang tegur saya pun okey. Memang saya lemah tadi. Baik, 3 hari duduk di Shah Alam. Adik pun telefon balik, Prof, air dah susut, balik cepat. Pasal apa? Kalau balik lambat, saya tanya dia, tinggi mana air? Setinggi paras side mirror kereta nazar. Maksudnya paras ini. Dia kata kat saya, Prof, balik cepat. Pasal apa? Selut yang melekat di dinding-dinding itu, kalau dia dah kering, payah kita nak bersih. Okey?
Saya pun balik. Sampai saja di rumah, depan rumah saya kan nak jadi orang kaya, belagak orang kaya. Saya baru pasang remote gate tu, apa, remote control tu. Sampai kat rumah tekan, tek, tak bergerak, tek, tak bergerak. Baru 2 minggu pakai, habis 1,500. Saya pun panjat, keluar kereta, panjat dengan anak saya, masuk rumah. Rumah memang tak pernah berkunci rumah saya. Saya tak pernah kunci rumah. Nak curi pergi lah, selamat tu. Tak ada masalah tu. Tak ada barang pun. Jadi buka dalam tu, saya tengok, ya Allah, teruknya. Tengok ni. Seluk dia tinggi. Ini kayu jati semua bergelimpangan. Meja makan kayu jati, asalnya duduk di dinding macam tu, dekat sliding door. Ada satu sofa yang kena 2 orang angkat di depan. Cari-cari tak ada. Dekat belakang pergi ke dapur. Bayangkan pada masa tersebut bagaimana putaran air dalam rumah tu. Gila lah kot. Okey, saya nak membayangkan keadaan dia dulu. Dan saya pun tak peduli ni, saya pergi masuk bilik sini, tempat bilik saya solat tengah malam. Di situ ada Quran yang saya suka. Quran tu Quran besar. Tuan-tuan yang kenal saya tak reti baca Quran. Saya hanya belajar umur 40 tahun. Masa nak pergi haji baru belajar Quran. Quran yang saya belajar tu Quran besar. Huruf dia besar. Tajwid saya tak pandai. Tapi saya tahu kalau warna hijau baca macam ini, warna merah baca macam ni. Awak pandai, pakcik tak pandai. Belajar orang tua. Tetapi cepat saya belajar. Sebulan saya habis qiraati 1 sampai qiraati 6. Sebelum berangkat ke tanah suci juzuk 9. Duduk di Mekah khatam buat pertama kali. Di Madinah dalam masa 6 hari saya habis terjemahan. Kerana bersungguh sangat nak. Dan Quran tersebut, dia duduk atas rehal macam gini, jatuh sejauh 3 kaki, 4 kaki. Daripada tebal macam gini jadi tebal macam gini. Yang tu saya menangis. Baik, saya pun keluar, buka pintu pagar secara manual, cakap dengan bini saya yang rumah kita teruk, yang tak salah masuk awak, ambil wuduk, kita solat sunat dulu. Saya kata begitu, saya tak tahu kenapa. Saya kata kita solat sunat dulu. Jadi di baranda tu, di apa kita panggil kalau orang Kelantan Terengganu panggil sutuh. Apa ni yang depan tu? Allah, tak datang. Pos, tu orang putih. Kelah orang semenyih ni. Pos tu, saya pun hampa kertas dan sebagainya, saya pun solat. Solat apa? Solat sunat 2 rakaat. Berlaku pada waktu duha, maka dia jadi solat duha. Okey. Bini saya pun solat dekat dengan saya, tapi bukan berjemaah. Mana ada solat duha berjemaah ni. Saya tak buat itu. Okey, saya solat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Meleleh air mata. Pasal apa? Sayu kan. Tengok rumah tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Tuanku, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah. Kalau aku ada salah dan silap, ya Allah, kan ampunkanlah daku, ya Allah. Ya Allah, jangan kau uji aku dengan sesuatu yang tak dapat aku tanggung, ya Allah. Saya menangis minta dengan Allah. Saya kata, jangan kau uji aku dengan sesuatu yang tak dapat aku tanggung. Saya pun tengok kat bini saya. Bini saya meleleh air mata. Tapi bila tengok kat dia, dia senyum kat saya. Tuan-tuan, rumah macam ni, macam mana nak buat lah? Saya pengarah kampus, tak pernah buat kerja macam ni. Nak buat macam mana ni? Cuba cerita dengan saya, Tuan. Macam mana nak buat? Ya? Banyak duit kau. Dia suruh upah. Orang semua satu segamat tenggelam, nak upah siapa? Nampak? Saya tak reti, bengong tengok rumah dia, nak mula situ tak kena, nak belok sini tak kena. Belajar PhD, ada doktor, profesor lagi. Benda macam ni pun tak boleh selesai. Sebab itu jangan sekali-kali pandang hina pada orang. Engkau ingat kau belajar tinggi tu engkau bijak ke? Tak.
Saya bengong macam tu tengok, ya Allah. Tiba-tiba datang 3 anak dara, 3 gadis, staf saya dulu. Masa saya jadi pengarah, dia tak berapa baik. Ada setengah orang bila kita jadi bos, dia tak nak ambil kesempatan. Betul? Ada orang kalau kita jadi bos, oh ramai nak impian kita. Biasalah tu. Yang 3 orang ni datang, salah seorangnya bernama Saunah. Saunah ni datang, dia tengok saya bengong gitu. Dia kata, Prof, saya dah 3 kali kena banjir. Dia tak ada PhD, dia hanya setakat master saja. Dia pensyarah. Saya dah 3 kali kena banjir, saya tahu cara yang paling mudah macam mana nak selesaikan masalah ni. Dia kata apa? Yang pertama sekali, kita kena keluarkan semua barang. Biar rumah ni kosong. Nampak tak mudah je ke tu? Tapi saya tak boleh fikir. Keluarkan. Yang elok ke tak elok, keluarkan. Biar rumah ni kosong, kita bersihkan rumah dulu. Nampak tuan? Logik kan? Saya pun, anak saya Amiru, Roza, dia 3 orang, mulalah angkat barang keluar. Dah angkat barang keluar, dia tengok saya, yang seorang lagi tu, dia kata kat saya, dia kata, Prof, saya tak pernah tengok Prof macam ni. Prof tak nak ambil gambar ke? Okey, boleh. Nampak? Okey, anak-anak yang depan ni, tengok betul-betul. Pakcik senyum ke pakcik masam? Senyum ke masam? Senyum. Gambar tak dapat berbohong. Pada saat dan ketika ini, sepatutnya saya gundah gulana, tetapi saya senyum. Kemudian saya kata pada isteri saya, dia baru saja tulis buku pertama dia. Ada buku sampai ke rumah dalam kotak lagi. Rosak habis. Awak tak nak ke ambil gambar dengan buku awak ni? Nak. Isteri saya pun ambil gambar. Tengok ni, senyum ke masam? Senyum. Apa yang lahir di wajah pada masa tersebut, itulah gambaran di hati. Dulu saya tak tahu. Bila saya tulis buku kisah ini, barulah saya jumpa. Allah kata apa? Bila engkau diuji, hendaklah engkau apa dia? Kalau orang diuji, ditimpa musibah, hendaklah engkau apa dia? Sabar. Tuan-tuan, saya cerita, pusat pemilihan banjir di Segamat, di sekolah Arab di Bandar Segamat, 50 meter masjid. Masuk solat Zuhur, seorang pun tak pergi semayang. Memanglah sabarlah tu. Sabar. Salah tu. Tuhan kata apa? Surah Al-Baqarah ayat 45, hendaklah engkau sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu sukar, kecuali mereka yang khusyuk. Tuan-tuan, kau sabar. Tapi pasal apa tak pergi semayang? Allah nak uji macam mana lagi? Bukan marah ni tuan, tinggi suara, jenis semangat semua. Minta maaf ya, saya ni jenis macam tu, tak boleh nak kontrol lah. Baik, kenapa saya senyum? Kenapa isteri saya senyum? Apa yang saya buat tadi? Saya solat dan saya tak tahu. Lepas pada tu baru saya tahu, okey, Allah terus bagi perasaan dalam. Okey, saya tak rasa lagi gundah gulana. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak nasihat orang yang tengah tiba-tiba ditimpa musibah, peluk dia, sabar dan perbanyakkan solat, bangun malam. Tuan-tuan, tukar terus dia punya keadaan. Nanti kita akan pergi, bagi 15 minit lagi. Baik, saya laju ya. Tengok buku-buku saya semua hancur. Buku saja nilai dia 20,000. Bawah ni yang saya suruh kain songket, saya kalau pergi ceramah kan free. Orang Terengganu semua bagi kain songket. Kain songket 600-700 satu. Bertimbung rumah saya macam tu. Tiap-tiap tahun saya akan panggil orang yang pakai lah, anak-anak saudara ke siapa, pilihlah kau nak yang mana. Susut balik, kemudian naik balik. Bila banjir,
lumpur masuk dalam benang emas tu tak boleh nak dibetulkan. Sedih saya tengok, letak bawah tu. Banyak lagi ni yang sorok-sorok bawah ni. Sedih saya tengok. Tuan-tuan, hari tu hari Jumaat ni, yang saya tunjuk gambar tu hari Jumaat. Pukul 12.30 saya pun berhentilah. Tuan-tuan, sekejap je saya buat kemas-kemas tu, tiba-tiba pengarah UiTM yang baru, yang ganti saya, dia hantar 25 orang, 15 perempuan, 10 lelaki. Dia kata apa? UiTM akan bantu staf UiTM yang kena banjir. Jadi dia hantar ke mana? Yang pertama, rumah saya lah. Pasal apa? Darjat saya tinggi, saya bekas pengarah, saya satu-satunya profesor dalam UiTM Seramat. Nampak tak? Dia buat tindakan atas dasar darjat, power. Dalam syurga pun ada darjat-darjat dia. Yang ini atas dunia lah, Ji. Bukanlah saya bangga, tidak. Tapi saya nak ceritakan, dia pilih rumah saya dululah. Jadi bila sampai masa pukul 12.30, saya kata, saya tanya yang lelaki 10 orang tu, berhenti, kita pergi semayang Jumaat dulu. Dia pun kotor lah bro. Mana ada kotor? Kotor ni najis. Yang ini ambil air sapu-sapu. Saya nak bagi baju pun semua baju saya rosak. Dia buat dek je. Saya pun tanya lagi, nak pergi ke tidak semayang? Saya angkut 2 kali lah. Dia buat dek je, buat lagi 3 kali. Saya tanya, memang dia tak nak pergi ya? Maknanya siapa yang sedang diuji sekarang? Saya ke dia? Saya tinggal je lah. Dan kau tak nak pergi. Balik, saya tengok yang perempuan duduk kerja kuat lagi. Saya marah lah bini saya. Yang awak tak suruh dia orang berhenti semayang dulu ke? Suruh dah. Makin suruh berhenti, makin kuat dia kerja. Pasal apa? Dia tak biasa semayang lah tu. Siapa yang sedang diuji? Kami ke dia? Tuan-tuan, itu keadaan dia. Baik. Dalam masa yang sama, abah saya duduk di hospital Kuala Lumpur. Satu hari doktor panggil lah, dia kata datang lah, abah tak nak kemo. Tak ada kena kemo, kena buat balik lah. Faham lah situasi? Saya nak ringkaskan. Saya pun pergi lah, bekerja pergi. Masuk-masuk sampai, saya pun tanya. Soalan yang pertama, kalau kita jumpa orang sakit, kita tanya apa? Ya? Apa dia? Puan nak tanya apa puan? Lelaki dia malas sikit nak jawab. Orang perempuan dia jawab walaupun salah. Nak tanya apa? Kalau kita pergi jumpa ayah kita tengah sakit macam tu, nak tanya apa? Ha? Apa dia? Tanya khabar, sihat ke tidak? Tak, saya tak tanya yang itu. Abah, dah semayang asar dah? Dah masuk waktu asar ke? Solat dulu. Tambah-tambah dia sakit, orang tak tanya, dia duduk ingat okey kan? Sebab itu kena pesan ke anak-anak ni, kalau ayah sakit, jaga solat ayah. Orang sakit pun kena solat. Tanggungjawab anak lah tu, nak beritahu. Saya pun bising abah, abah asar dah masuk ni, dah solat. Belum lagi lah meh. Abah dah ada wuduk? Belum. Saya suruh anak-anak dia pergi ambil wuduk kan, tolong kan. Ambil wuduk. Okey bah, boleh semayang bah. Abah dah lupa nak baca apa meh. Umur 70 lebih sakit. Logik lah. Okey lah bah, abah ikut saya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bangun tidur. Habislah tanggungjawab saya. Masa dia sedar je dia wajib semayang. Dah tak sedar tak ada lah. Kena ingat semua ni, awak semua belajar ni, ingat bila ayah dah duduk dalam hospital, duduk dalam keadaan sakit, awak ni sangat beruntung. Ayah awak ni ajar awak semua, suruh datang jadi belajar semua ni. Tolonglah jaga dia. Tuan-tuan, itulah ujian kita. Anak semua pergi, ayah dah makan, ayah dah makan ubat. Okey lah tu, boleh, tak ada masalah tu. Tapi tanyalah semayang dia. Orang duduk terbaring macam tu pun gerak mata. Baik. Abah meninggal dalam keadaan dia boleh beritahu. Dia orang dah tunggu ayah abah ni. Dia kata macam tu.
Jadi mak dengar macam tu, mak duduk sentiasa sebelah dia. Okey, saya nak tidur lah, dia kata. Nak tidur boleh, nanti ikut saya baca ni surah Ar-Ra'd. Dia pun baca. Lepas tu mengucap. Nak tidur lah. Tidur, tak bangun-bangun dah. Anak-anak menangis. Memang dia sayang kat abah. Saya pun sayang kat abah. Abah baik dengan saya. Anak-anak menangis. Saya pesan, kata Aziz sayang kat abah. Pasal apa Aziz menangis? Boleh menangis. Tapi yang lebih penting lagi, abah pergi dalam keadaan baik. Aziz kena jaga solat berjemaah di masjid. Kalau betul sayang abah, jangan tinggal solat berjemaah di masjid. Jadi anak yang soleh, yang mendoakan ibu bapa. Takkan dia nak marah saya masa tu kan? Saya saja je sebut. Orang tengah sedih kan, saya sebutlah. Itu yang sebenarnya kena jaga. Tapi cakap baik lah. Baik, mak suruh saya tolong beritahu bila keranda nak dibawa ke masjid. Mak suruh kata, Mel, tolonglah yang ada hutang ke apa, yang apa istilah yang biasa-biasa orang Melayu kita tu lah. Saya tak pernah, tapi saya okey lah. Saya ingat-ingat pergi orang bawa keranda daripada rumah nak bawa solat ke masjid kan. Tuan-tuan semua, terima kasih kerana telah menguruskan jenazah abah saya. Kalau ada abah ada hutang dan sebagainya, tolong halalkan. Tapi kalau tak nak halalkan, minta dengan saya ataupun adik-adik saya, dengan mak pun boleh. Kalau abah ada berdosa ke, buat salah ke, maafkan dia, ampunkan dia. Saya kata gitulah. Kemudian saya paling kepada anak-anak semua. Untuk anak-anak semua, yang ini tak ada dalam skrip kan. Untuk anak-anak semua, abah pergi dalam keadaan yang sangat elok. Kalau betul sayang dekat abah, jadi anak yang soleh dan yang solehah, yang mendoakan ibu bapa. Yang perempuan, jaga aurat dengan sempurna. Yang lelaki, jangan tinggal solat berjemaah di rumah Allah. Dah suruh saya. Orang semua diam dengar. Tak pernah ada khutbah lagu tu. Dan saya cakap terus terang, saya tinggalkanlah. Kemudian dia orang pergi. Baik. Dalam masa yang sama, adik bongsu isteri saya, yang wanita, yang perempuan, juga didiagnos dengan kanser payudara tahap 4. Dalam masa yang serentak, rumah saya banjir, abah kena kanser tahap 4, Ayu adik ipar saya tahap 4. Bayangkan mak macam mana, suami lagi, anak lagi, yang ini duduk di Kuala Kedah, di Kuala Nerang. Tuan-tuan, bayangkanlah seorang ibu, dia punya ujian bila kaum keluarga dia dalam keadaan kesakitan. Berat tuan. Tetapi saya dengar, saya nak quote satu yang Ayu ni kata. Mak ni bagi minum air pada Ayu. Mak, bila mak bagi air pada Ayu, Ayu rasa air tu terus pergi mengalir. Kalau orang lain bagi sakit, mak. Apa maksudnya? Ada hubungan kasih sayang. Sebab itu anak-anak kita kalau kita demam dulu masa budak-budak dulu, kita nak pergi ke ayah kan, tidur dengan ayah, tidur dengan mak, tak tahu pasal apa. Abah satu hari kita menantu pergi tengok, bah apa khabar hari ni bah, dah semayang ke? Lepas tu tinggal lah, tidur lah. Bini pula, bah macam mana? Pergi masak. Orang hidup nak kena makan juga, orang sakit pun duduklah kau. Satu hari nak jadikan cerita, saya masuk dalam bilik, saya pegang tempat abah sakit tu, undi kencing. Mel, abah sakit tempat tu, Mel. Tapi bila Kamil pegang, tak rasa sakit. Saya pun terus keluar beritahu pada anak-anak. Jumpa abah, bila jumpa abah, gosok tempat dia sakit. Tak ada dalam kitab. Berdasarkan pengalaman yang abah cerita, kerana kasih sayang tadi, saya fikir dia meredakan perasaan dia. Sebab itu tolong melawat ayah-ayah yang sakit, pegang dia, sentuh dia. InsyaAllah. Saya tak tahu betul tak betul, jangan-jangan tu, saya tak tahu betul tak betul, tetapi itulah yang abah beritahu pada saya. Baik tuan-tuan, lepas saja abah meninggal, mak terus pergi Kuala Nerang, jaga pula Ayu 2 minggu. Lepas tu Ayu meninggal, saya pun pergi juga Kuala Nerang. Balik daripada Kuala Nerang, singgah di Tangkat, jumpa musangking, makan musangking. Biasa makan sulas 2 je. Pasal apa kencing manis? Hari tu makan sebiji. Pergi ceramah malam tu, balik rumah, bini tak pergi, letih balik daripada Kedah tu. Tetapi dia sentiasa menunggu saya balik. Malam ni pun dia tak datang kan, dia akan tunggu sampai saya balik rumah.
Lepas balik rumah dia kata, yang saya dah mengantuk nak tidur. Pergilah tidur. Tuan-tuan, balik daripada ceramah malam tu, duduk bersembang. Dia tanya soalan sama je. Yang ceramah macam mana? Jawapan dia pun sama. Okey. Dia tengok saya. Yang pasal apa muka awak heruk sebelah? Saya dengar buka heruk sebelah. Terus pergi tengok cermin. Oh. Dia tak jadi huruf O. Jadi macam ni. Nampak sengit tu? Jadi huruf D. Pasal apa ketawa? Pakcik sakit ni. Dah, kalau ayah awak sakit, awak nak ketawa? Jangan. Sebab apa? Kita tak pergi ke hati lagi tu. Saya terus kerja ke hospital. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta si hantar ke hospital. Masuk saja kecemasan, ambil tekanan darah 210/180. Doktor kata apa kat saya? Lupakanlah yang heruk muka sebelah ni, kita jaga dulu yang darah tinggi. Baik, 2 jam duduk di kecemasan, barulah masuk ward kelas 3. Saya patut kelas 1. Di hospital pun dia ada kelas-kelas tu. Sebab surat tak ada. Ward kelas 3, 16 orang tuan. Yang sebelah saya, kaki terangkat ke atas. Sebelah saya ni okey, sebab dia kencing manis tinggi. Pukul 2 pagi, 3 pagi, doktor masuk, dia kata apa? Dia tengok saya, dia kata ini bukan stroke, ini Bell palsy, urat saraf jatuh. Dia berlaku pada orang kencing manis yang juga pada orang mengandung. Saya pun tak peduli ya, bila boleh baik. Dia kata baik sendiri dalam masa 2 minggu hingga 6 bulan. Tak naklah saya 6 bulan. Tanam rumput pun saya nak macam tu, besoknya tumbuh rapat-rapat. Dia bagi obat dekat saya 84 biji, satu hari makan 12 biji. Esok keluar dia kata. Tetapi isunya, saya kata pada diri saya, ya Allah, malam ni habislah amalan aku. Apa dia amalan? Tak tinggal solat berjemaah di rumah Allah. Tapi dekat-dekat nak subuh, saya tanya nurse, adik, sini surau yang paling dekat mana? Muka herut, tapi ini semua okey kan? Dia kata, tuan, keluar je wad ni, sebelah kanan tu je, sini ada surau. Lega saya. Lepas tu saya terus pergi. Bila masuk waktu nak ambil wuduk, ada 2 anak remaja baya-baya ni ambil wuduk. Saya berkata kat dia, dek, kita solat berjemaah. Okey pakcik jadi imam ni Malaysia. Dia punya risau, takut jadi imam. Subuh pula tu. Baik, saya kata okey. Jadi imam, pakai uniform hospital, muka herok sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cepat-cepat saya pusing. Dek, bagi pakcik nak bagi tazkirah 2-3 minit boleh? Bagi tazkirah muka herok sebelah. Boleh. Dia duduk bersela lah tazkirah ni. Saya pun tanya dia, adik jaga siapa? Mak. Adik jaga siapa? Ayah. Adik tahu tak, kita dah selesai. Mak dengan ayah yang duduk dalam wad tu tak semayang lagi tu. Tanggungjawab awak lah untuk suruh dia semayang. Kelaklah muka. Kalau ayah tak pernah semayang, masuk hospital nak suruh semayang, tak gila kau? Ujian tu. Saya ajar kat dia, dek, kalau ayah ni jenis tak semayang, jadi anak yang soleh, doakan dia supaya tergerak hati dia nak semayang. Adalah saya cakap sikit-sikit. Saya pun masuk wad saya tengok dalam wad saya tu semua dalam keadaan yang sama. Maknanya seorang pun tak pergi semayang. Kerana apa? Ujian sakit. Yang sebelah kiri saya tak kisah, kaki dia terantah ke atas. Yang sebelah kanan tu, saya pun terus pergi. Jiran tu pergi peluk dia. Haji dah semayang subuh dah. Dah masuk waktu subuh ni. Ya kau? Dia terkejung katil. Pergi bilik air ambil wuduk. Lepas tu balik nak tukar baju. Saya tolong dia tukar baju. Semayang atas katil. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Satu wad tu dengar. Lepas sudah semayang, doa. Dia cakap kau Melayu, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakitku ini. Saya duduk sebelah, amin, amin, amin. Tiba-tiba makcik masuk. Makcik tu siapa? Bini dia lah. Mari duduk sebelah saya. Dia kata apa?
Pakcik ni dekat rumah tak pernah tinggal solat berjemaah. Pakcik ni duduk di rumah tak pernah tinggal solat berjemaah. Allah uji masuk hospital, terlupa nak pergi sembahyang. Bini pun tak bagi tahu. Kenapa dia tak faham? Dia kata apa? Maksudnya kalau sakit tak payah sembahyang. Yang tu yang salah tu. Puan-puan, suami puan sakit nanti, sentiasa ingatkan dia, bang, sembahyang bang. Sembahyang bang. Nanti saya bantu ambil wuduk. Baik, masa dah tak ada, tak sampai lagi bahagian dia macam mana, tuan-tuan. Saya laju sungguh ni. Saya bagi contoh-contoh ujian. Anak ujian, harta ujian, pangkat ujian, bencana ujian, ilmu ujian, kuasa ujian. Contohnya, sebab apa jadi ujian? Kita pangkat besar, riak, takbur, sombong. Kan orang besar tapi sombong nak mampus. Ada masa dia miskin dulu tak berapa sombong sangat, dah jadi profesor, dah jadi ketua jabatan, jadi sombong. Berapa ramai profesor-profesor jemput datang sini, dia nak datang. Alah, kalau setakat bayar 200 300 tak mau dia. Orang yang berilmu, sekarang saya tahulah, nak jemput orang yang ada nama, yang pernah masuk TV, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000. Sombonglah tu. Itulah ujian bagi orang yang berilmu. Kita jemput dia nak bercakap, offer nak bayar 500, tak nak datang. Bayar 200 lagi lah. Bayar 200 minggu depan, bulan depan jemput lagi, tak datang dah. Ini ujian dia. Saya laju gitu. Dalam Quran dia sebut apa? Para nabi dan para rasul tidak mengharapkan upah dan balasan. Berdakwah ini merupakan satu tanggungjawab, bukan satu kerjaya. Orang tanya saya, habis kita nak makan apa pendakwah? Engkau kena kerja lah. Bukan harap pada masjid, masjid nak bagi-bagi lah. Tak ada masalah, terima lah, tak apa. Bukan kata tak boleh ambil lah. Tapi jangan sekali-kali kita dah ada, oh masjid ni 150, aku tak pergi lah. Ada saja sifat macam tu? Tak ada. Itulah ujian dia. Baik, tapi kita ada orang sabar, ikhlas, syukur, dan Allah bagi Panadol yang paling besar, tobatlah. Baik, contoh dia. Dan ketahuilah bahawanya harta kekayaan dan anak kamu adalah cubaan hidup, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang amat besar. Allah beritahu ujian dia tu apa? Anak ujian, kekayaan ujian. Macam saya sebut tadi kan, masa susah kita semayang, masa senang sibuk kontrak berjuta-juta, terlupa nak pergi semayang. Okey. Apabila seorang mukmin diuji oleh Allah dengan sesuatu bencana pada tubuhnya, apa dia bencana pada tubuh? Ujian sakitlah. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat penulis amalnya, tulislah juga untuknya amal-amal soleh yang biasa dia lakukan. Contohnya macam ni, tuan-tuan selalu datang semayang, tiba-tiba sakit tak boleh datang semayang, duduk semayang kat rumah, semayang atas katil. Allah kata apa? Tulis sebagaimana yang sebelum ni, dia seolah-olah datang semayang berjemaah. Itulah penting muda. Habis masa muda kita tak semayang berjemaah, apa yang ada bila tua? Tak ada. Okey, kita skip yang tu. Tetapi apa dia? Nak menghadapi ujian dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan solat. Yang tu saya dah sebut tadi. Macam mana tuan-tuan? Lagi kita ditimpa ujian, lagilah kita jaga kita dengan Allah SWT. Banyakkan apa? Solat berjemaah, solat malam, baca Quran, solat doa, puasa sunat. Jaga hati kita. InsyaAllah. Saya berhenti kat situ tuan-tuan. Dan kali jemput lagi saya. Sebab apa? Mikrofon dia okey. Saya tak pergi 2 kali kalau mikrofon tu. Sebab kita penceramah ni nak okey. Okey, saya berhenti kat sini, tapi saya pun tak solat isyak lagi. Kalau luar kawasan tu saya dah jamak dah. Baik tuan-tuan, bersama-sama saya keras. Boleh. Bersama-sama saya puan-puan, biasanya yang saya kata tadi, follower saya 75% wanita. Wanita ini dia membaca buku saya. Kat luar sana puan, ada buku saya bagi hadiah hari ini pada wanita. Beli 3 dapat free 1. Okey, saya nak bagi duit tak boleh. Inilah dia membantu perjalanan dakwah saya. Lelaki pun okey. Dan buku-buku saya kebanyakan yang bestseller, kerana dia menceritakan tentang apa yang saya bercakap. Okey, saya tunggu sekejap puan untuk sign. Kalau puan-puan tak bawa duit, tak apa, bayar online, minta dengan Hadi. Hadi ni anak saudara saya. Kalau ditakdirkan puan dengar saya mati, keluar saja tu mati pasal accident, tak payah bayar.
Malah saya nak tunggu dekat apa ni, saya nak masuk syurga. Dia sebut, dia kata apa, Taman Kusuma kan. Nah, Taman Kusuma. Apa ni tempat ni? Dia kata tak payah hutang lagi. Malah saya tunggu kan. Okey lah tu. Tapi janganlah tunggu saya mati. Tu dia. Terima kasih banyak-banyak kerana alhamdulillah saya sudah terseronok dah berpulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.